Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita menyambung lagi pengajian kitab kita 40 hadis kemuliaan kota Mekah. Dan kita dah sampai pada hadis yang ke-8. Tajuknya tiada waktu yang diharamkan di dalamnya. Bani Abdi Manaf ialah pemimpin kota Mekah dan penjaga Kaabah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bukan sahaja menguasai kota ini, tetapi turut bertanggungjawab dalam melayani sesiapa sahaja yang datang untuk mengerjakan ibadat haji setiap musim. Bani Abdi Manaf ni, ya, kalau kita tengok kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi yang dimaksudkan dengan Bani Abdi Manaf ataupun puak ataupun keturunan Bani Abdi Manaf ni maknanya bukanlah orang lain, ya, keturunan atuk Nabi jugalah. Keturunan atuk-atuk Nabi jugalah, ya. Jadi maknanya keturunan Nabi ni bukan kaleng-kaleng lah, ya. Bukan kaleng-kaleng, keturunan bangsawan di mana keturunan mereka ini, ya, keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan keturunan ataupun puak yang menjadi pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar di kota Mekah, ya, dan juga yang menjaga Kaabah. Malah kalau kita pernah mendengar tentang cerita atuk Nabi sendiri, Abdul Muttalib, ya, bahawasanya beliau adalah merupakan orang yang bertanggungjawab menjaga tentang minuman untuk jemaah haji, ya, siqayatul hajj, memberi minum kepada jemaah haji. Jadi maknanya, ya, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah keturunan yang bangsawan, keturunan yang mulia, ya, keturunan yang dihormati. Baik, hadisnya berbunyi an Jubair bin Mut'im anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan tafa bihadzal bait wa shalla ayyata sa'atin sya'a min lailin aw naharin. Artinya daripada Jubair bin Mut'im bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian melarang ataupun menegah seseorang daripada bertawaf mengelilingi Baitullah dan bersembahyang pada mana-mana waktu, sewaktu malam ataupun siang. Riwayat At-Tirmizi. Baik, mari kita tengok apa keterangan ataupun huraiannya. Hadis di atas merupakan satu nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar kota Mekah agar tidak menegah sesiapa pun yang datang untuk melakukan ibadah tawaf dan menunaikan solat di dalam Masjidil Haram pada bila-bila masa. Jadi bila sebut pada bila-bila masa, ya, anytime. Maknanya bila kita dah sampai saja di Mekah, ya, kita nak melakukan solat, nak melakukan tawaf, boleh. Pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh, malam boleh, tengah malam boleh. Bila-bila masa, anytime, ya, dibenarkan, dan Nabi melarang kepada pembesar Mekah jangan menghalang, jangan menegah, ya. Menurut As-San'ani, terdapat beberapa waktu yang tidak dibenarkan untuk melakukan solat sunat, seperti selepas solat asar dan juga selepas solat subuh. Ini seperti mana yang kita sedia maklumlah,
Ya, kalau kita berada di Malaysia ni contohnya kan, selepas solat subuh dia tak ada solat sunat. Ya, solat sunat selepas ba'diyah subuh tak ada. Kemudian selepas solat asar pun tak ada juga solat sunat. Jadi solat sunat selepas asar, solat sunat selepas subuh maknanya tak dibenarkan, ya. Tak ada. Tetapi namun berdasarkan hadis ini jumhur ulama, jumhur ni maknanya majoriti, kebanyakan ulama telah pun bersepakat bahawa ibadat tawaf dan solat di dalam Masjidil Haram tidak mempunyai sebarang waktu larangan. Yang dikatakan ibadat tawaf dengan solat di dalam Masjidil Haram tidak ada mempunyai sebarang waktu larangan. Sebab apa? Sebab jumhur ulama, kebanyakan majoriti ulama mengambil daripada hadis yang kita bacakan tadi, ya, bahawasanya Nabi melarang pembesar ataupun pemimpin daripada mencegah ataupun menegah orang untuk bersembahyang ataupun bertawaf di keliling Baitullah. Setiap orang Islam boleh melakukan kedua-dua ibadat ini di tanah haram pada bila-bila masa. Bila-bila masa pun boleh. Umat Islam yang datang ke Mekah untuk beribadah diberikan satu kelebihan yang tidak terdapat di mana-mana tempat yang lain. Inilah keistimewaannya, ya, kota Mekah ni dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Kalau kita duduk di Malaysia ni tak dapatlah macam tu. Ya, kita pergi ke masjid, mana-mana masjid lah, sekalipun masjid negeri ke, masjid negara ke, masjid yang paling besar, yang paling canggih sekalipun, ya, tak dapat kelebihan itu. Tak boleh, tetap tak boleh. Ya, solat sunat selepas subuh tak boleh. Solat sunat selepas asar, pergilah masjid hebat tara mana pun, kalau di Malaysia ni tak boleh. Ya, apatah lagi kalau kita nak mengelilingi Kaabah, lagilah memang tak boleh dan tak ada pun. Ya, Kaabah yang ada di Malaysia ni cuma replika Kaabah ada. Waktu kita buat kursus haji ke, kursus umrah ke, ya, ada replika namanya, ataupun binaan Kaabah tiruan untuk tujuan praktikal. Ya, sebelum kita nak pergi mengerjakan haji, mengerjakan umrah, mana-mana syarikat travel ataupun pihak tabung haji akan buat kursus haji, kursus umrah. Jadi masa kursus tu akan dibuat praktikal, praktikal. Jadi yang itu Kaabah fake, ya, Kaabah tiruan, Kaabah yang dibina, ya, dengan tujuan untuk latihan, bukannya Kaabah yang sebenar. Umat Islam yang datang ke Mekah untuk beribadah diberikan satu kelebihan yang tidak terdapat di mana-mana tempat yang lain. Sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah haji dan umrah hendaklah menggunakan peluang keemasan ini dengan melakukan ibadah sepanjang waktu ketika di bumi Mekah. Jadi dah halang-halang kita sampai ke sana. Ya, kita nak pergi tu pun dengan mengumpulkan duitnya, ya, tambah-tambah pula hari ini tuan-tuan ni harganya pun dah meningkat. Rasa-rasanya yang paling murah pun 6,000 lebih lah. Dulu kita boleh dengar lagi ada yang 5,000, tapi sekarang ni tak ada dah. 6,000 lebih, 7,000 lebih, 8,000 lebih, kan harga package umrah. Kalau haji lebih lagi lah, ya. Jadi dah halang-halang kita dapat pergi tu, pulun, kan, buat berbenar, kan, kita kata isi program masa kita tu dengan ibadah. Dan antara ibadahnya ialah tawaf, ya, sama ada tawaf tu tawaf yang yang wajibnya ataupun yang umrah yang wajibnya, ya, ataupun tawaf sunat dia panggil, ya. Hanya semata-mata tawaf, bukannya tawaf umrah, semata-mata tawaf sunat mengelilingi Kaabah. Ya, buatlah pada bila-bila masa pun. Dan begitu juga solat sunat, solat macam-macam solat sunat kita boleh buat, ya. Niat je lah solat sunat itu ini macam-macam lah. Kalau kita nak senaraikan nama solat sunat ni pun banyak sangat, ya. Dan boleh dibuat pada bila-bila masa, ya. Okey, last sekali kita nak tengok kelebihan ataupun fadilat.
Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja memuliakan Mekah dengan kelebihan dan larangan tertentu di tanah haram ini, malahan kemuliaannya terus mengalir kepada umat Islam yang beribadah di sana. Mereka diberikan kelebihan untuk beribadah sepanjang waktu ketika berada di kota suci Mekah. Kita bila dah sampai sana, apa lagi? Apa lagi yang kita nak tunggu? Inilah peluangnya. Kan, masa kita berada di Malaysia, di tanah air kita ni, kita disibukkan dengan macam-macam urusan, macam-macam hal, macam-macam perkara. Urusan rumah, urusan anak, urusan pasangan kita, urusan mak ayah kita, urusan pekerjaan, urusan bisnes, macam-macam urusan kita ni, kan? Macam kita kata langsung tak ada masa. Sibuk berpenuh kita ni. Orang lain pun 24 jam juga, kita ni macam macam tak cukup je 24 jam. Nak mengabarkan betapa sibuknya kita. Jadi peluang dah kita sampai ke tanah Mekah, ke tanah haram, ke kota Mekah, kita kena pulun, buat sehabis baik, bersungguh-sungguh kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita tak tahu bila pula lepas ni yang boleh kita menjejakkan lagi kaki ke kota Mekah. Lainlah kalau ceritanya kita ni memang kaya raya, banyak duit, kan? Setiap bulan kita boleh pergi, tapi setakat ni tak ada lagi lah orang yang pergi setiap bulan, kan? Melainkan kalau khojanya tu mutawif, dia memang pembimbing umrah, memang setiap bulan dia boleh pergi. Kebenaran dalam menunaikan ibadah solat merupakan satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tetamunya yang berada di sana. Inilah kelebihan Makkah Al-Mukarramah yang tidak dapat ditandingi. Ahli-ahli ibadah yang masuk ke dalam Masjidil Haram akan duduk di dalamnya dengan mengambil masa yang lama untuk beribadah. Masya Allah. Dia takkan lepaskan peluang. Tambah-tambah pula Masjidil Haram tu, tuan-tuan dan puan, Nabi kata 100,000 ganjarannya. Beribadah di dalam Masjidil Haram itu 100,000. Masya Allah. Kalau kita baca Al-Quran, dia akan gandakan jadi 100,000. Kita bersedekah 100,000, berdoa 100,000, kan? Apa lagi? Solat 100,000. Lagi apa? Wirid, zikir, semualah. Semua 100,000, 100,000. Jadi kalau nak cerita berapa dia punya ganjaran pahalanya, memang kita kata tak terkira lah banyaknya. Yang penting ikhlas. Kita lakukan ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga, kita buat kerana untuk mencari, mengecapi keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekadar itu saja untuk hadis pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hadis yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.